Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zaitun binti Muhammad Ismail, nombor matrik 32111420. Hari ini saya akan membentangkan proposal saya yang bertajuk Makna Kontekstual Hadis Peranan Wanita dalam Domen Kekeluargaan menurut Hadis Sahih Bukhari, konseptualisasi dari perspektif ontologi. Latar belakang kajian. Berbicara tentang kajian ini, kedudukan seorang wanita dapat dilihat peranan mereka dalam 3 aspek, iaitu sebagai seorang ibu, anak dan juga isteri. Justru kajian yang dicadangkan ini bertujuan untuk mengekstrak dan mengumpulkan semua hadis yang berbicarakan tentang peranan wanita dalam khususnya dalam domen kekeluargaan menggunakan teori medan makna. Pendekatan teori medan makna yang memberi perhatian kepada sinonim, antonim dan hypernim bagi kalimah yang dipilih iaitu mar'ah. Kajian ini juga bertujuan untuk membentuk satu pemahaman kontekstual dan konsep bagi hadis-hadis yang dipilih. Kemudian, konsep dan pemahaman kontekstual hadis ini akan dipersembahkan dengan pendekatan ontologi. Berbicara tentang ontologi kebanyakan dalam bidang hadis hanya tertumpu kepada rantaian sanad. Namun dalam kajian ini akan saya bawakan pendekatan ontologi melalui matan hadis. Permasalahan kajian. Wanita memainkan peranan yang besar dalam sesebuah institusi keluarga, terutamanya sebelum kedatangan Islam, kaum wanita dianggap tiada hak untuk bersuara, dipandang hina serta tidak diberi penghormatan yang sewajarnya. Namun begitu, kedatangan Islam telah merubah dan membawa sinar kepada golongan wanita dengan mengangkat martabat dan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikian, wanita juga mempunyai hak dan tanggungjawab serta peranannya dalam sesebuah institusi. Wanita juga didefinisikan sebagai seorang isteri, kaum ibu ataupun anak perempuan, tidak kira mereka bersifat lemah ataupun tidak maupun cantik rupa parasnya. Peranan seorang wanita di dalam keluarga dalam konteks hari ini, peranan golongan ini merupakan antara tunjang yang penting dalam memastikan keharmonian keluarga. Dalam membincangkan peranan wanita dalam institusi kekeluargaan, peranan wanita dalam rumah tangga telah berlaku perubahan seiring dengan zaman kemodenan ini. Secara umum, peranan wanita terutama isteri adalah berperanan menjaga hal-hal ihwal rumah tangga serta keluarga. Walau bagaimanapun, peranan wanita bukanlah semata-mata untuk menjaga makan minum, kesihatan dan keselesaan hidup anak-anak, tetapi juga yang terpenting ialah mendidik, mengasuh dan membimbing. Perkara ini adalah kerana didikan yang diberikan kepada anak-anak akan memberi manfaat kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara keseluruhannya. Di samping itu, dalam memastikan anak memainkan peranan dan faham akan peranan ini, mereka perlu dibekalkan dengan ilmu agama. Antara strategi menitik beratkan ajaran agama terhadap anak ialah dengan menanamkan nilai-nilai keberagamaan, iaitu dengan melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh. Panduan peranan wanita dalam domen kekeluargaan yang bersandarkan kepada hadis-hadis Nabi boleh didapati melalui kitab-kitab muktabar dalam bidang hadis, antaranya Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmizi, Abu Daud dan An-Nasai. Namun begitu, kitab-kitab hadis ini berkaitan peranan wanita dalam domen kekeluargaan disusun dalam pelbagai tajuk, bab, dan kadang-kala tajuk dan bab ni itu tidak menampakkan berkaitan dengan peranan wanita. Oleh yang demikian, keadaan ini bukan sahaja menyukarkan proses pencarian hadis, bahkan turut menyukarkan pemahamannya. Oleh yang demikian, satu kajian pengekstrakan teks hadis yang sistematik perlu dilakukan. Kajian yang bakal dijalankan ini adalah sistematik dan lebih tersusun berbanding himpunan hadis sedia ada, kerana ia dimulai dengan pengekstrakan dan pengumpulan semua hadis yang berkaitan dengan peranan wanita dalam domen kekeluargaan dengan memberi perhatian kepada lafaz hadis. Seterusnya, hadis-hadis yang telah diekstrak ini akan dianalisis untuk dikenal pasti makna kontekstual dan konsepnya. Sehubungan dengan itu, bagi tujuan mengekstrak lafaz hadis peranan wanita dalam domen keluarga,
Kajian ini akan menggunakan teori medan makna. Berpegang kepada teori ini, hadis-hadis berkaitan peranan wanita dalam domen keluarga akan dapat dikumpulkan secara menyeluruh. Dan pengekstrakan ini akan menggunakan kata kunci perkataan mar'ah berserta sinonim, antonim dan hypernim bagi perkataan ini. Seterusnya, hadis-hadis ini akan diekstrak dan dianalisis bagi tujuan mendapatkan makna kontekstual agar sesuai dipraktikkan mengikut keadaan semasa. Bagi mendapatkan makna kontekstual bagi hadis-hadis yang telah dipilih, penyelidik akan merujuk kepada kitab syarah, antaranya Fathul Bari, Umdah Al-Qari, Irsyad Al-Sari dan lain-lain sumber rujukan bagi mendapatkan sumber yang berkaitan dengan topik perbahasan. Oleh yang demikian, makna kontekstual dan lain-lain sumber dapat diperolehi. Dengan proses ini, kemudiannya akan dapat membentuk kepada proses mengenal pasti konsep yang bersesuaian bagi tujuan pendekatan ontologi ataupun pembinaan ontologi. Seperti yang dibicarakan, pendekatan ontologi dalam bidang hadis adalah terhad dan kebanyakan kajian yang sedia ada berkaitan ontologi dalam hadis ini tertumpu kepada rantaian sanad. Sedangkan ontologi berperanan dalam mengembangkan makna kontekstual sesebuah hadis agar dapat difahami dengan menyeluruh. Selain daripada itu, ontologi telah diiktiraf sebagai satu elemen penting untuk mencapai integrasi secara sistematik kerana ia menyediakan satu model formal yang menegaskan maksud yang konsisten dan tepat terhadap maklumat yang dibahaskan berdasarkan sumber yang berbeza. Seterusnya, objektif kajian. Objektif utama dalam kajian ini adalah: pertama, mengenal pasti dan mengeluarkan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan peranan wanita dalam domen kekeluargaan menurut hadis Sahih Bukhari. Kedua, meneliti makna kontekstual dan konsep bagi hadis peranan wanita dalam domen kekeluargaan menurut hadis Sahih Bukhari. Objektif yang ketiga, mencadangkan model makna kontekstual hadis berkaitan peranan wanita dalam domen kekeluargaan berdasarkan pendekatan ontologi. Seterusnya, persoalan kajian. Persoalan kajian yang pertama, apakah hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan peranan wanita dalam domen kekeluargaan menurut hadis Sahih Bukhari? Kedua, apakah makna kontekstual dan konsep bagi hadis peranan wanita dalam domen kekeluargaan menurut hadis Sahih Bukhari? Dan yang ketiga, bagaimanakah cadangan model makna kontekstual hadis peranan wanita berkaitan dalam domen kekeluargaan dihasilkan berdasarkan pendekatan ontologi? Seterusnya, metodologi kajian. Kajian ini menggunakan kajian kualitatif yang menggunakan metodologi tekstual induktif. Kaedah yang digunakan dalam penemuan ini adalah kaedah analisis dokumen yang lebih cenderung berkaitan dengan kajian penyelidikan perpustakaan. Reka bentuk kajian ini terdapat 3 fasa. Fasa yang pertama, pengekstrakan hadis peranan wanita dalam domen kekeluargaan dalam Sahih Bukhari menggunakan teori medan makna. Fasa yang kedua, mengenal pasti makna kontekstual dan konsep hadis peranan wanita dalam domen kekeluargaan berdasarkan kitab syarah seperti Fathul Bari, Umdah Al-Qari. Fasa yang ketiga, mencadangkan model makna kontekstual hadis peranan wanita dalam domen kekeluargaan berdasarkan pendekatan ontologi. Sampel kajian ini adalah kitab hadis Sahih Bukhari dan data yang mentah akan dikumpul untuk tujuan proses pemilihan hadis berkaitan tajuk peranan wanita dalam domen kekeluargaan. Instrumen kajian ini adalah penyelidik itu sendiri, di mana penyelidik akan menjadi instrumen pengumpulan data, mengumpul dan mengekstrak sendiri hadis-hadis berkaitan peranan wanita dalam domen kekeluargaan dalam kitab Sahih Bukhari. Kemudian proses pengenalpastian makna kontekstual dan konsep hadis dijalankan berkaitan topik yang dipilih. Dan yang ketiga, menghasilkan model makna kontekstual hadis berkaitan peranan wanita dalam domen kekeluargaan berdasarkan pendekatan ontologi. Pengumpulan data dan prosedur pengumpulan. Fasa yang pertama adalah pengekstrakan hadis dan pemilihan dalam hadis berkaitan peranan wanita dalam domen kekeluargaan. Fasa yang kedua,
menganalisis hadis-hadis yang dipilih untuk mengeluarkan makna kontekstual dan konsep hadis. Dan yang fasa ketiga, pembangunan ontologi bagi langkah-langkah berikut akan diambil. Bagi ontologi, langkah yang pertama dijalankan adalah spesifikasi ontologi. Langkah yang kedua, perolehan maklumat. Langkah yang ketiga, pengenalpastian konsep. Langkah yang keempat, formalisasi. Langkah yang kelima, implementasi. Dan langkah yang keenam, penilaian. Signifikan kajian. Kajian ini menggunakan teknik SFT, teori medan makna, yang mana pengekstrekan sesuatu perkataan menjangkau kepada sinonim, antonim dan hypernim bagi kalimah mar'ah yang dipilih. Metod yang digunakan untuk mengekstrek hadis adalah teknik SFT, teori medan makna. Kedua, ontologi. Makna kontekstual bagi hadis-hadis yang dipilih, yang telah diekstrek, akan membentuk satu konsep dan akan dipersembahkan dalam kaedah ontologi. Baiklah, skop kajian ini akan memfokuskan terhadap hadis peranan wanita, domain kekeluargaan dalam kitab hadis Sahih Bukhari. Kerangka teori merupakan asas kepada sesuatu kajian yang dijalankan dan sekaligus merupakan satu model konseptual tentang urutan logikal berhubungan antara faktor-faktor yang dikenal pasti penting berkaitan dengan masalah kajian. Dalam penyelidikan ini, sumber utama yang digunakan adalah kitab hadis Sahih Bukhari. Penyelidik akan meneliti dan mengekstrak kesemua hadis dalam hadis Sahih Bukhari berkaitan topik peranan wanita dalam domain kekeluargaan. Kemudian, penyelidik akan mengkelaskan hadis-hadis tersebut di bawah domain kekeluargaan dan seterusnya memperlihatkan peranan wanita dari aspek sebagai seorang ibu, isteri dan anak. Seterusnya, hadis-hadis tersebut akan dianalisis menurut konseptualisasi dari perspektif ontologi. Bergerak kepada definisi takrif. Pertama, makna kontekstual hadis. Istilah kontekstual diambil dari kata konteks yang bererti suatu urutan atau kalimat yang mendukung atau menambah kejelasan makna atau situasi yang ada hubungnya dengan sesuatu kajian dan lingkungannya sekeliling. Dalam bahasa Arab digunakan istilah alaqah, qarinah dan siyaq al-kalam. Kontekstual dalam hal itu adalah suatu penjelasan terhadap hadis-hadis baik dalam bentuk perkataan mahupun perbuatan atau ketetapan atau segala yang disandarkan pada Nabi SAW berdasarkan situasi atau kondisi ketika hadis itu ditampilkan. Kedua, peranan wanita dalam domain kekeluargaan. Menurut Rahman, yang menerbitkan sebuah artikel berkaitan peranan wanita dalam domain kekeluargaan menyebutkan bahawa wanita dalam konteks zaman kini, peranan golongan ini merupakan antara tunjang penting dalam memastikan keharmonian sebuah keluarga. Dalam institusi keluarga, wanita berperanan sebagai seorang anak kepada ibu bapanya yang bagi belum berkahwin. Bagi yang sudah berumah tangga pula, wanita memainkan peranan sebagai seorang isteri kepada suami, menjaga kebajikan seorang suami, menyediakan makan minum serta menjaga diri untuk suami. Antara peranan lain juga, wanita sebagai seorang ibu kepada anak-anak agar mendidik mereka membesar dalam suasana Islam yang sempurna. Ketiga, perkataan konseptualisasi. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, definisi bagi perkataan konseptualisasi bermaksud pembentukan konsep tentang sesuatu, dia membuat tentang pendidikan atau mengkonsepsikan. Keempat, perspektif ontologi. Ontologi merupakan cabang ilmu falsafah atau metafizik yang berkaitan dengan fitrah makhluk, yakni manusia. Setiap bentuk pemikiran manusia dapat dikembalikan pada dasarnya. Seterusnya, Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari adalah koleksi hadis yang disusun oleh Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari. Koleksi beliau diiktiraf oleh majoriti dunia Islam sebagai salah satu koleksi sunnah Nabi yang paling sahih dan ia mengandungi kira-kira 7,563 hadis dengan pengulangan dalam 98 buku. Kajian literatur. Peranan wanita
sering dibicarakan dari dahulu hingga kini. Abu Shawqah pada tahun 2009 dalam buku beliau Tahrir al-Mar'ah fi Asri al-Risalah telah memuatkan hampir kesemua hak-hak yang diberikan oleh Islam kepada golongan wanita. Beliau juga turut menyentuh serba ringkas tentang peranan wanita terhadap keluarga. Selain daripada itu, Haidar Hubullah pada tahun 2016 dalam bukunya Al-Mar'ah fi Al-Fikr Al-Islamiyah Al-Mu'asir, Qadaya wal Ishkaliyat, juga menyentuh mengenai cabaran peranan wanita dalam institusi keluarga. Jadi perbahasan berkaitan kedudukan peranan wanita dalam keluarga ini menurut perspektif Quran dan Sunnah juga dibahaskan oleh Al-Akh pada tahun 1999 dalam buku beliau. Tambahan pula, terdapat juga beberapa penulisan terkini berkaitan peranan wanita dalam institusi keluarga. Antaranya, memfokuskan penggabungan peranan wanita dalam rumah tangga dan sosial serta implikasi peranan mereka terhadap kedua-dua skop ini. Impak peranan wanita dalam kestabilan keluarga dan juga dalam ekonomi. Huraian di atas jelas menunjukkan relevansasi peranan wanita dalam domen kekeluargaan. Justru kajian yang dicadangkan ini akan memberi fokus kepada peranan wanita dalam domen kekeluargaan dengan memberi penekanan kepada makna kontekstual hadis dan dipersembahkan dengan pendekatan ontologi. Seterusnya, membicarakan tentang konsep kontekstual hadis, perkataan yang digunakan dalam sesebuah ayat atau perenggan berkemungkinan mengandungi beberapa makna. Sehubungan dengan itu, pemahaman berdasarkan konteks sesuatu kalimah perlu untuk memastikan idea asal kalimah tersebut dapat dipahami dengan betul dan sempurna. Pada tahun 2008, Dash mencadangkan beberapa pendekatan yang boleh digunakan untuk memahami makna kontekstual kalimah. Di pendekatan tersebut merangkumi local context, sentential context, topical context dan global context. Dalam pengajian hadis, terdapat juga pendekatan tekstual serta kontekstual dalam memahami suatu makna hadis. Pendekatan kontekstual ini untuk memahami hadis merangkumi beberapa faktor penting. Antara faktor utama adalah dengan memahami asbab wurud hadis, yakni penyebab hadis itu disampaikan, serta faktor historis. Di samping itu juga, pemahaman kepada makna kontekstual perlu berpaksikan kepada beberapa faktor lain. Imam Al-Ghazali ada membincangkan metod yang boleh diguna pakai dalam memahami hadis. Faktor-faktor tersebut adalah: pertama, memahami hadis berdasarkan pemahaman Al-Quran. Kedua, memahami makna hadis dengan merujuk kepada hadis lain yang berkaitan. Yang ketiga, memahami hadis berdasarkan fakta sejarah. Dan yang keempat, berdasarkan logik akal. Berdasarkan Yusuf Qardawi pula, sesuatu perkataan dalam nas syarak perlu diperhatikan daripada sudut bahasa seperti balaghah, bertujuan untuk memastikan kalimah yang digunakan adalah berbentuk majaz ataupun bersifat hakikat. Oleh yang demikian, kajian yang dicadangkan ini akan melihat kesemua aspek tersebut di atas, bertujuan untuk mendapatkan makna kontekstual bagi hadis-hadis peranan wanita dalam domen kekeluargaan. Makna kontekstual penting untuk difahami kerana ia dapat dijadikan sesebuah hadis relevan untuk diaplikasikan pada masa kini dan akan datang, biarpun ia telah disebut oleh baginda SAW lebih dari 1400 tahun yang lalu. Bergerak kepada topik pendekatan ontologi dalam penyampaian maklumat. Ontologi di dalam sains maklumat disebut sebagai salah satu metod yang dipersembahkan data dalam bentuk konsep yang mengandungi nilai dengan tersusun sistematik di dalam sesebuah bidang. Ontologi pada asalnya adalah istilah yang berakar dari falsafah, juga digunakan untuk menggambarkan struktur hierarki yang terbentuk dari entiti dan hubungan bagi tujuan perwakilan sesuatu pengetahuan. Ontologi adalah spesifik, berspesifikasi eksplisit dengan konsep kebersamaan menurut Gruber pada tahun 1993. Ontologi juga diiktiraf sebagai elemen penting untuk mencapai integrasi secara semantik kerana mereka mencadangkan dan menyediakan model formal yang menegaskan maksud yang konsisten dan tepat terhadap sesuatu maklumat yang dikomunikasikan di antara sumber yang berbeza sebagaimana yang dijelaskan.
Namun, pendekatan ontologi dalam hadis tertumpu banyak kepada rantaian sanad dan tidak menyeluruh. Sedangkan ontologi berperanan dalam mengembangkan makna kontekstual bagi sesebuah hadis. Justru kajian ini akan menggunakan pendekatan ontologi bagi mempersembahkan makna kontekstual hadis peranan wanita dalam domain kekeluargaan.